Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk hidup di dalam bulan Ramadan, bulan penuh keberkatan, kerahmatan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan pembebasan daripada api neraka. Mudah-mudahan kita tergolong daripada golongan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat kurnia rahmatnya pada hari akhirat dengan amal dan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini selain pada bulan Al-Quran, bulan beribadah, ia juga bulan taqarrub kepada Allah dan bulan mendisiplinkan diri kita kepada yang lebih baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katana, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi'amali. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu. Qaribu ini bermaksud bersederhanalah. Wasaddidu, beristiqamahlah. Ketahuilah bahwasanya seseorang kamu tidak akan berjaya memasuki syurga dengan amalnya. Lalu sahabat berkata, hatta anta wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Qala wala ana, Rasulullah, tidak, aku juga tidak akan berjaya memasuki syurga dengan amalku, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl, kecuali sekiranya Allah meliputiku dengan rahmatnya dan kurnianya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan beberapa perkara. Yang pertama, Rasulullah memerintahkan kita supaya bersederhana di dalam segala urusan. Beribadat maksudnya ialah kita tidak ekstrim, terlampau berlebihan pada satu perkara dan terlampau cuai dalam satu perkara. Maknanya bersederhana ni pertengahan di antara ekstrim. Kita dapat menentukan kekuatan diri kita bagaimana untuk melakukan ibadat dan apa jua cara. Kalau kita lihat dalam banyak peristiwa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang ahli-ahli syurga, sahabat-sahabat yang dijanjikan syurga. Mereka itu tidaklah seorang yang banyak berqiyamul lail, banyak berpuasa dan sebagainya, tetapi mereka beristiqamah dengan suatu perkara yang kecil. Tapi dengan sebab istiqamah mereka itu dipilih sebagai satu jalan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi istimewa. Kita mendengar kisah Bilal bin Rabah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar terompahnya ketika mana baginda masuk ke syurga dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Lalu bila ditanya Bilal apakah amalannya, hanya satu amalan yang beliau lakukan ialah sentiasa berwuduk. Apabila setiap kali dia mentajdidkan wuduk, dia akan menunaikan dua rakaat sunat. Sentiasa menjaga wuduk dan menunaikan dua rakaat sunat wuduk yang dijadikan yang menjadi amalan yang istiqamah, menjadi dia istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat yang lain juga diberitakan sebagai ahli syurga. Akhirnya ada seorang sahabat
datang menziarahinya dan bermalam di rumahnya, dia juga seperti manusia biasa, menunaikan yang fardu, tidak banyak melakukan amalan sunat, tetapi Allah Subhanahu wa taala menerima taqarrubnya. Apabila ditanya kepada beliau menyatakan setiap malam sebelum dia tidur, dia akan memaafkan seluruh kesalahan-kesalahan orang lain terhadapnya. Satu amalan yang mudah tetapi menjadi amalan yang istiqamah, dia diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hidup kita ini kita perlu meletakkan hati kita, hasrat kita, niat kita, tujuan kita hanyalah untuk bertaqarrub kepada Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan menyusun kehidupan kita dengan mengutamakan pekerjaan itu boleh mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak banyak amalan kita. Mungkin ada di kalangan kita yang beristiqamah, setiap subuh dia akan membawa wang RM1 untuk didermakan di dalam tabung surau, tabung masjid, dan ia menjadikan amalan istiqamahnya. Mudah-mudahan dengan niat bertaqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit sumbangan sedekah yang dibuat pada setiap hari waktu subuh, dengan harap untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat-Nya. Apa saja amalan yang kita boleh buat? Mungkin kita boleh amalkan seperti Bilal, sentiasa berwuduk dan menunaikan dua rakaat sunat wuduk. Mungkin seperti Abu Ayyub dan sahabat-sahabat yang lain yang memaafkan saudara mereka setiap malam. Satu amalan yang ringkas, yang tidak memerlukan pada perbuatan, hanya daripada hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikannya sebagai tempat tumpuan keistimewaan yang Allah memberi rahmat kepada kita. Jadi dalam hadis ini Rasulullah menyatakan kepada kita supaya melakukan satu benda yang amal ibadat yang sederhana yang kita boleh lakukannya, dan lakukannya secara berterusan. Qaribu wasaddidu, melakukan amalan yang sederhana yang tidak terpaksa-paksa, yang mampu kita lakukan, tidak berlebihan, tidak berkurangan, sederhana, tepat, dengan niat untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, wasaddidu, dan berterusan. Sesuatu amalan yang sedikit dan berterusan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa yang lebih baik? Kerana kita lakukannya kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukannya kerana untuk mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa saja amalan? Mungkin amalan kita setiap kali kita masuk tandas awam, tandas masjid, tandas rumah, selepas kita gunakan, kita pasti bersihkan tandas tersebut. Mudah-mudahan dengan sedikit sumbangan kita beberapa minit membersihkan tandas tempat yang kita pergi, yang kita gunakan, Allah lihatnya sebagai amalan soleh yang akan dikenang kepada kita dengan rahmatnya di akhirat nanti. Setiap orang boleh milih apakah amalan yang boleh dilakukan, satu amalan yang sederhana tapi dia beriltizam, beristiqamah dengan amalan tersebut walaupun orang lain tidak mengetahuinya. Sama ada bersedekah dengan sedikit, melakukan kerja-kerja kebajikan, amal soleh, membersihkan rumah Allah, membersihkan tandas, ataupun menanam tumbuh-tumbuhan untuk dinikmati oleh haiwan, manusia dan anak cucu akan datang, ataupun berkata baik, sentiasa menasihati baik, ataupun sentiasa membasahkan hati, lidah dengan zikrullah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ataupun sentiasa berselawat kepada Rasulullah dalam setiap perkataan, ataupun sentiasa beristighfar setiap kali ia melakukan sesuatu perkara dosa, terus dia beristighfar dan sebagainya. Mudah-mudahan satu amalan yang ringkas, yang diistiqamahkan dengan hasrat dan tujuan untuk mendapat rahmat Allah dan kasih sayang Allah. Allah memerhati kita dengan pandangan rahmatnya dan menerima amalan kita walaupun sedikit, tetapi dilakukan secara beristiqamah untuk bertawajuh dan bertaqarrub kepada Allah, mengharap kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan menerima kita. Jadi sempurna bulan Ramadan, dan hari ini sudah hari yang ke-24, malam ni malam ke-25. Kita ada 3 kali malam ganjil dan 5 hari malam akhir Ramadan untuk kita
mengejar al-qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima doa kita, hasrat kita, impian kita, cita-cita kita untuk mendapat rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari muslimin dan muslimat, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu perkara yang ingin saya ketengahkan lagi ialah perkara yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling besar ialah wa'lamu annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi'amali. Ketahuilah bahawa setiap kamu tidak akan berjaya masuk syurga dengan amalnya. Jadi tak mungkin amal ibadat kita bukanlah tiket kita untuk masuk syurga. Kerana Nabi telah nyatakan bahawasanya seorang kamu tak akan berjaya masuk syurga dengan amalnya, tapi kita masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenanglah rahmat Allah. Kewujudan kita ini rahmat Allah. Penciptaan langit dan bumi rahmat Allah. Penciptaan matahari, bulan, udara ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Turunnya hujan, tumbuh pelbagai tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian yang menjadi sumber makanan kita itu juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikan-ikan di lautan, sotong, ketam, udang yang kita nikmatinya dengan penuh kenikmatan di bulan Ramadan ini juga daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Malah dalam diri kita, mata kita yang melihat, kelopak mata yang berdenyut, rambut yang tumbuh, kuku yang tumbuh, jantung yang berdenyut, mengepam darah ke seluruh badan kita, urat saraf, sistem saraf, otak, deria dan sebagainya, kita tak mampu untuk mengawalnya. Kesemuanya dikawal oleh Allah, hasil daripada rahmat Allah kepada kita. Sedikit sangat sahaja usaha yang mampu kita lakukan, iaitu hanyalah niat, kemahuan, tawajuh kita kepada Allah, maka berubahlah cara hidup kita. Jadi susunlah waktu kita supaya kita mendapat memaksimalkan ubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutamanya pada malam-malam akhir ini. Mudah-mudahan kita mampu untuk bangun berqiyamul lail, bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub kepada Allah taala dengan penuh khudu', merendah diri, merasai betapa lemahnya kita sebagai manusia, betapa kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Dan bersedialah untuk hari akhirat yang kekal abadi, yang terlalu lama, yang infinity, daripada kita menumpukan hidup semata-mata untuk dunia. Sepatutnya dunia yang kita kejar merupakan amal soleh yang menjadi jambatan pada hari akhirat. Selamat menyambut Aidilfitri, selamat menyambut Lailatul Qadar pada berbaki Ramadan ini. Sama-samalah kita menjadi manusia yang bertanggungjawab kepada diri kita, keluarga dan masyarakat. Mas'uliyah zatiyah. Perlu ada dalam diri kita rasa bertanggungjawab pada diri kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu ada sesiapa yang memantau kita, cukuplah Allah yang memantau kita, memantau hati kita, memantau pemikiran kita, memantau gerak-gerik kita, supaya kita merasai Allah sentiasa menghisap kita, mencatat segala amalan kita. Marilah sama-sama kita bertaqarrub kepada Allah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh tawajuh dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.